Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi PDPC online kita untuk tajuk bab 4 vektor. Okey, mana sebenarnya kita dah di penghujung untuk subtopik 4.2 dan latihan hari ini melibatkan penilaian kendiri 12 muka surat 98 buku teks KBSM Form 5. Okey, so jom kita teruskan. Kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan tak banyak pun, ada 2 je soalan. Okey, so soalan yang pertama, dia bagi kita gambar rajah dan dia kata rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQR, okey, dengan vektor PR sama dengan vektor U. Okey, dia dah label dalam kita punya gambar rajah, vektor PR sama dengan vektor U dan vektor PQ sama dengan vektor 2V. Okey, PQ adalah vektor 2V. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi RQ dan RM. Okey, so cikgu highlightkan dulu. Okey, poin-poin penting yang dia dah bagi. And dia kata M dan N adalah titik tengah. Titik tengah untuk RQ dan RM. Apa maksud dia? RQ titik tengahnya M, RM titik tengahnya N. Okey, itu maksud statement tu. So disuruh cari dalam sebutan vektor U dan vektor V. Okey, yang pertama sekali dia suruh kita cari vektor RQ. Okey, di manakah lokasi RQ? RQ berada di sini. RQ berada di sini. Dan untuk mencari RQ, kita boleh ikut jalan alternatif, iaitu kita boleh melalui RP kemudian PQ. Okey, mencari vektor RQ, kita boleh lalu-laluan RP tambah PQ. Okey, so kita tuliskan idea kita. Kita nak cari RQ, vektor RQ. Jadi kita boleh guna laluan vektor RP tambah vektor PQ. Okey, tetapi dalam kita punya gambar rajah, dia tak bagi nilai untuk vektor RP. Sebaliknya, dia bagi nilai vektor PR. So, apa yang kita boleh buat? Okey, kita boleh tulis semula vektor RP ini sebagai negatif vektor PR. Kenapa cikgu buat negatif? Okey, cuba perhatikan PR dan RP. Satu garis lurus yang sama, tak ada beza pun. Yang berbezanya adalah dia punya arah gerakan. Okey, yang ni dia bergerak P ke R. Sekarang kita nak dia bergerak daripada R ke P. Jadi kita letakkan negatif. Negatif ni menunjukkan pergerakan arah yang bertentangan. And then tambah PQ. PQ ni tak ada masalah. Okey, kita akan maintainkan dia punya nilai vektor. Okey, so negatif kita letak dulu. PR nilai vektor U tambah, kita ada 2 vektor V. Okey, ada awak nak tinggalkan jawapan awak macam ataupun cikgu tulis nanti ingat macam compulsory pula kan. Okey, atau awak boleh tulis jawapan awak dengan meletakkan nilai yang positif kan. Maksudnya awak 2 vektor V dulu dan tolakkan dengan vektor U. Okey, kita tulis macam ni biasanya untuk avoid careless, sebab kita tahu ADMAT ni berkait dengan soalan B. Soalan B akan berkait dengan soalan C. Okey, jadi dalam SPM macam itulah dia nanti. Jadi kenapa kita nak tulis dia letakkan nilai yang positif di hadapan? Sebab itulah, sebab kita nak avoid careless mistake. Itu je, tak ada apa pun, tak compulsory pun. Okey, next kita pergi ke soalan B, iaitu kita nak cari vektor RN. Okey, RN kita cuba cari dulu jalan alternatif untuk RN. Kita mesti lalu RP dan PN. The problem is PN kita tak ada value, kita tak ada nilai vektor dia. So macam mana kita nak cari RN? Okey, kita boleh rujuk pada statement yang ada dalam soalan. Dia kata M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi RQ RM. So dekat sini kita boleh katakan bahawa nilai RQ kita dapat. Kalau kita bahagi 2, kita dapat RM, betul tak? Sebab M ni titik tengah untuk RQ. RQ kita dah dapat, kita bahagi akan dapat RM. Kemudian bila kita dapat RM, kita bagi 2, kita akan dapat RN. Secara matematiknya dia macam ni. Okey, let's say awak kata satu vektor RQ. Okey, perhatikan vektor RQ, cikgu letak nilai dia 1.
Kemudian bagi 2 kita dapat RM. So kita bahagi 2. Maksudnya 1 per 2 daripada vektor RQ adalah vektor RM. Okey, and then kita nak cari Rn sekarang. Rn adalah separuh lagi daripada RM. Maksudnya 1 per 2 ni kita bahagi lagi 2. So kita dapat 1 per 4. Maksud lainnya adalah untuk cari Rn, ianya adalah 1 per 4 daripada vektor RQ. Okey, 1 per 4 daripada vektor RQ. Dia setengah daripada vektor RM, tetapi 1 per 4 daripada vektor RQ. Itu reason dia. Kalau tak faham reason yang cikgu tulis pakai kalkulator ni, awak boleh buat secara manual. Maksudnya awak dah ada RQ. Okey, awak just bahagi 2 untuk dapatkan RM, kemudian bahagi lagi 2 vektor tu untuk cari Rn manually. Okey, kalau cara cikgu just akan terus tulis 1 per 4 and then vektor RQ. Okey, so cikgu tulis di sini vektor Rn yang cikgu nak cari adalah 1 per 4 daripada vektor RQ. Okey, so sama dengan 1 per 4 darab ajalah dengan vektor RQ yang kita dapat tadi. 1 per 4 dalam kurungan 2 vektor V tolak vektor U. So sama dengan 1 per 4 darab 2, kita akan dapat 1 per 2. Jadi di sini 1 per 2 vektor V tolak 1 per 4 darab dengan nilai 1 je lah kan, sebab U je dekat sini. So dia akan dapat 1 per 4 balik vektor U. So tu jawapan kita yang terakhir. Okey, last sekali untuk soalan 1, dia minta kita cari vektor Pn. Pn duduk kat mana? Pn duduk kat sini. Kita dah ada Rn, betul tak? Kita dah ada Rp, iaitu negatif PR. So kita boleh cari Pn. Kita tulis dia punya jalan alternatif dulu. Untuk cari Pn, vektor Pn dia sama dengan PR. Okay, PR and then Rn tambah Rn, vektor Rn. Nak cari vektor Pn, maksudnya vektor PR tambah Rn. So dapatlah vektor Pn. PR kita adalah U, vektor U. Rn kita dah dapat yang ni. Jadi kita terus tambah ni tak ada masalah. So kita terus salin je lah semua kan. Kalau tolak tu yang kita kena letakkan kurungan. So 1 per 4 vektor U. And then kita mudahkan. Sini ada U, sini ada U. U di sini nilai dia 1. U di sini nilainya negatif 1 per 4. So 1 tolak 1 per 4, awak akan dapat 3 per 4 vektor U tambah 1 per 2 vektor V. Dah siap. Senang je kan soalan 1. Okay, next kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, dalam rajah di sebelah CB sama dengan 4CN. So dia bagi dalam bentuk nisbah sekarang. Dia kata CB nilainya adalah 4 kali nilai CN. Okey, dan NA sama dengan 5NX. NA sama dengan 5NX. M ialah titik tengah bagi AB. So cikgu highlightkan dulu poin-poin penting ni supaya kita senang nak tengok kejap lagi. Bila dia bagi poin-poin ni, maksudnya mesti kita akan pakai. Okey, so M ialah titik tengah untuk AB. Maksudnya AB, oh cikgu tak label, ada M dekat sini. Tinggal pula. Okey. So diberi, oh ni cikgu jarak-jarakkan sebab nanti anak panah tu tak nampak. So cikgu jarakkan. Okey, vektor CN sama dengan vektor U. Okey, so kita kena label sebab kita dapat gambar rajah yang tak dilabelkan vektornya. So kita kena buat CN, vektor CN sinilah. Di sini adalah vektor U dan vektor BM sama dengan vektor B. BM sama dengan vektor V. Okey. So soalan, ungkapkan dalam sebutan U dan V vektor NB. So kita tengok NB duduk kat sini. Macam ni kita nak cari NB, kita hanya ada CN. Tapi kita dah diberi nisbah. Dia kata apa? CB sama dengan 4CN. Okey, maksudnya kalau CN ni adalah U, so CB adalah 4U. Setuju tak? CB sama dengan 4 kali CN. CN dia dah beri dalam kita punya statement yang atas ni. Tak highlight pula. Okay, CN dia kata nilai dia adalah vektor U.
So bila Cn adalah vektor U, 4 kali Cn maksudnya Cb ni adalah 4U. So dah boleh cari tak NB? Boleh kan? So untuk cari NB, kita tulis mula. Untuk kita cari NB, vektor NB, dia sama dengan vektor CB. Okey, vektor CB tolak dengan vektor Cn. Okey, berapa vektor CB kita dapat? Kita dapat 4 vektor U tolak dengan vektor Cn, iaitu U. So berapa nilai untuk vektor NB? Ya Allah, tak sampai panjang. Okey, kita dapat sini vektor 3U. Ui, siap. Sekejap tak sampai minit pun. Okey, soalan nombor 2, vektor NA. So perhatikan NA. Untuk NA kita mesti akan pakai NB. Tu clue dia. Okay, so NB maksudnya dia nak kita guna alternatif, jalan alternatif. Okay, so jom kita buat dulu apa idea yang ada dalam kepala sekarang. Ui, pasal tepi sangat. Okay, vektor NA sama dengan, untuk NA kita perlu lalu vektor NB. Okay, which is kita dah dapat dah dalam soalan sebelumnya, tambah vektor BA. Okay, BA ni macam ni kita dapat BA. Tengok statement kita. Dia kata M ialah titik tengah bagi AB. M adalah titik tengah untuk AB. Kalau BM adalah V, maksudnya MA pun vektor V juga, sebab M ni duduk tengah-tengah. So jarak BM dengan MA sama. Okey. Jadi bila sini vektor BM adalah vektor V, maksudnya MA ini juga adalah vektor V. So vektor V tambah vektor V dapat berapa? 2 vektor V. Okey, so kita masukkan maklumat NB, vektor NB adalah vektor 3U. Okey, tambah yang ni 2V. Dah siap. Ui, senang Okey, next. Next, alamak, terkeluar pula kita punya segitiga. Okey. Tak muat. Okey, soalan B dia kata tunjukkan bahawa vektor CX sama dengan 2/5 4U tambah V. Okey. Untuk yang ni kita kena cari X, and then baru kita buat jawapan kita sama dengan yang dibagi. Okey, CX. Apa lagi kita boleh kaitkan dengan CX? Dia kata NA sama dengan 5NX. Kita dah cari NA sebelum ni, so mesti kita akan kena pakai. Okey, NA adalah 5NX. Maksudnya kalau kita cari NX, kita dah ada Cn. Kita cari NX, kita dapat CX. Betul tak? Okey, so kita tulis idea kita. Idea kita adalah untuk kita cari CX. Okay, untuk kita cari CX, kita boleh guna jalan alternatif, iaitu kita guna vektor Cn tambah vektor Nx. Okey, masalahnya sekarang kita akan cari vektor Nx ni dulu berdasarkan nisbah. Nisbah yang kita ada adalah, dia kata Na ni sama dengan 5Nx. Na kita dah ada dalam soalan. Okey, kita dah ada 3 vektor U tambah 2 vektor V sama dengan 5Nx. So macam ni kita nak cari Nx. Kita bawa 5 ni pergi sebelah. Okey, so sini kita akan dapat 3/5 vektor U tambah 2/5 vektor V. Okey, cikgu terus siap-siap asing. Okey, perhatikan kat sini. Cikgu terus siap-siap asing. Sebab kalau kita tak asing pun dia akan jadi benda yang sama. Okey, maksud cikgu kalau cikgu tak asing tu maksudnya macam ni. Okey, sebelum ni dia akan jadi 3 vektor U, okey, tambah 2 vektor V per 5. Itu asalnya bila kita bawa 5 pergi ke kiri. And then cikgu asingkan terus siap-siap. Kenapa cikgu nak asing siap-siap? Sebab dia akan berlaku penambahan dan penolakan vektor. Kalau kita tak asing, kita tak perasan kita boleh selesaikan macam soalan yang sebelum tu tadi. Okey. So kita tulis sekarang apa yang kita dah ada. Cn kita dah ada, Nx pun kita dah dapat. Okey, ni sama dengan Nx. So Nx pun kita dah dapat. Jadi kita boleh selesaikan untuk Cx. Okey, so cikgu garis sebab ni adalah jalan kerja yang seterusnya. So kita akan garis. Jadi kita tulis semula idea kita tadi. Kita kata nak cari Cx, dia sama dengan vektor Cn tambah vektor Nx. Okey, Cn kita adalah vektor U. Nx kita dah dapat tambah 3/5 U tambah 2/5 vektor V. Okey, ni yang cikgu maksudkan. Kalau awak tak pecahkan, awak tak perasan yang ni awak boleh selesaikan. Most probably awak tak perasan. Kalau awak cekap mungkin awak perasan lah. Okey, so 1
tambah 3/5. Awak akan dapat jawapan dia 8/5. So kita tulis kat sini 8/5U tambah 2/5 vektor V. Okey, tapi jawapan kita tak tally dengan yang dia nak. Dia nak formatnya, dia nak kita faktor keluarkan 2/5. Nak faktor keluarkan 2/5 maksudnya semua ni kita kena bahagi dengan 2/5 lah. Dan baru kita boleh faktor keluarkan dia. Okey, so kita tulis siap-siap dulu 2/5 kat depan. Okey, kita faktor keluarkan 8/5 kita bahagi dengan 2/5. Uish, tak tekan lagi. 8/5 okey, bahagi dengan 2/5. Kita dapat jawapan 4. So di sini 4 vektor U. 2/5 bagi 2/5 dapat 1. So tambah vektor V. Dah siap kan, sama. Okey, so kita dah dapat dah sini vektor CX sama dengan 2/5 dalam kurungan 4 vektor U tambah vektor V. Dah dapat, jangan lupa tulis shown ataupun proven. Okey, sebab dia suruh kita buktikan. So kita akan tulislah perkataan-perkataan macam tu kan. Okey, last questions. Dia suruh kita hitung nisbah untuk CX kepada CM. Okey, so sebelum kita nak buat nisbah ni, kita tengoklah dulu balik gambar rajah. Tada! Apa kaitannya CX dengan CM? Okey, CX, CM. Oh, satu garis lurus untuk CX dengan CM ni. So, macam mana kita nak dapatkan dia punya nisbah? Macam mana? Macam mana kita dapat nisbah CX kepada CM? So, nak tak nak, awak kena cari CM dulu. Okey, awak kena cari CM and then awak buatlah dalam bentuk nisbah. Okey, so kita akan cari CM terlebih dahulu. Okay, so idea kita nak cari CM, vektor CM. Okay, so kita tengok gambar rajah. Vektor CM adalah vektor CB tambah BM. Okay, so kita tulis vektor CM sama dengan vektor CB tambah BM. Okay, so CB, naik turun ni. CB berapa kita dapat? CB tadi kita dapat 4U. BM adalah V. So terus tulis. Okey. CM kita adalah CB 4U tambah BM vektor V. Cikgu dapat terus daripada gambar rajah. Okey, so sama dengan inilah jawapan dia. Okey, belum habis lagi. CX kita tadi adalah yang ni. So kita nak buat nisbah kan. Jadi kita buat di sebelah menyebelah. Okay, cikgu tulis, cikgu buat garis lurus dulu macam biasa, pemisah jalan kerja dia. Okay, so jalan kerja yang seterusnya. CX kepada CM. Okay, CX kita adalah 2/5 vektor 4U tambah vektor V sama dengan CM kita adalah 4U tambah V. Perhatikan sama tak kiri kanan. Okey, bila sama, jadi kita boleh matikan tau dengan cara kita bawa yang faktor ni pergi ke sebelah. Bila kita bawa semua ni pergi sebelah, maksudnya dia akan dibahagikan. So 4 vektor U tambah V bahagi dengan 4 vektor U tambah B. Apa yang kita dapat? Di kiri kita akan tinggal 5. Sebelah kanan, cikgu buat sama dengan kita buat titik bertindih titik bertindih sebelah kanan ni kita dapat 1. Okey, 4U tambah V per 4U tambah V. So, kita dapat 1 lah. Okey, and then, macam biasa, kita tak nak pecahan nisbah. Kita tak nak tulis dalam pecahan. Okey, jadi kita bawa 5 ni pergi sebelah. Kita dapat 2 kepada 5. So, itu jawapan kita yang terakhir. Vektor CX kepada vektor CM sama dengan 2 kepada vektor vektor 2 kepada 5. 2 kepada 5 dia punya nisbah. Okey, so itu saja sebenarnya untuk tajuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor. So selepas ni kita akan sambung dengan tajuk 4.3 iaitu vektor pada satah kartes. So jangan lupa subscribe, like dan share video cikgu. Okey, terima kasih.